Hello semua, nama saya Afiq Farhan bin Azhari daripada Kuliah 8. Hari ini saya akan menceritakan berkenaan page experience saya iaitu page bermaksud program Agro Exploration yang dianjurkan oleh Pusat Asasi Sains Pertanian UPM. Berikut merupakan objektif-objektif bagi program page. Yang pertama ialah to create student with strong mentality. Yang kedua ialah encourage teamwork among foundation student. Yang terakhir tidak lupa untuk improving the soft skill of participant and build a good leadership in participants. Program page ini diadakan pada 21 hingga 22 Oktober di Universiti Putra Malaysia. Terdapat 6 venue bagi program ini dan berikut merupakan venue-venue tersebut. Saya merupakan grup 14 yang diberi nama sebagai grup Vanilla Gaurus. Kami memilih Vanilla Gaurus ini daripada nama-nama tumbuhan dan baka-baka tumbuhan dan baka haiwan. Tumbuhan yang dipilih ialah tumbuhan vanila iaitu baka vanila dan haiwan yang dipilih ialah lembu iaitu daripada baka Gaurus. Jadi, sebelum kami memulakan program, kami menjalankan beberapa aktiviti. Aktiviti yang pertama, kami diberikan sarapan pagi supaya kami kekal bertenaga sepanjang program page tersebut. Yang kedua, kami bersama-sama membaca doa dengan diketuai oleh saudara Amar. Kemudian kami menjalankan sedikit senar aerobik supaya dapat mengelakkan kecederaan sewaktu program tersebut berjalan. Dan akhir sekali, kami disediakan kenderaan untuk pergi ke setiap checkpoint untuk memudahkan pergerakan kami dan kenderaan tersebut dipanggil Lamborghini. Berikut merupakan 6 modul yang kami perlu selesaikan sebagai sebuah kumpulan. Modul pertama ialah Do's and Run, modul kedua ialah Paintball Target Shooting, modul ketiga yang merupakan kegemaran saya ialah Water Activity, modul keempat ialah Lemongrass Planting, modul kelima ialah Traditional Sport dan yang terakhir ialah Salted Egg Making. Modul pertama iaitu Do's and Run. Fasilitator yang terlibat ialah Aina Aisyah, Cik Hafiz dan Muhammad Akmal Haris. Berikut merupakan objektif bagi modul-modul tersebut. Jadi, sebelum memulakan modul ini, kami diberikan sedikit briefing tentang cara-cara penggunaan kompas dan apa yang kamu perlu lakukan. Jadi, setiap kumpulan akan dibekalkan dengan kompas. Dengan kompas yang dibekalkan, kami perlu mencari arah ke setiap checkpoint-checkpoint yang diberi. Terdapat 6 checkpoint keseluruhan dan setiap checkpoint akan ada sebuah pokok atau tumbuhan yang kami perlu cari nama saintifiknya dan nama panggilannya berdasarkan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Kumpulan yang paling banyak berjaya meneka ke semua nama tumbuhan akan dinobatkan sebagai pemenang. Jadi, checkpoint ini mengajar saya 3 perkara. Yang pertama, sudah semestinya ia mengajar saya untuk menggunakan kompas dan saya lebih mempelajari berkaitan tumbuhan-tumbuhan baru berserta dengan nama saintifiknya sekali. Yang kedua, ia mengajar saya bahawa pentingnya kerjasama secara berkumpulan dalam memastikan kejayaan suatu kumpulan. Dan yang terakhir, ia mengajar saya bahawa dalam setiap tindakan yang kita lakukan, kita perlu mengikut arah tuju yang betul supaya kita akan mencapai kejayaan sejurus mencapai apa yang kita mahukan dengan mengikuti arah tuju yang betul. Sama seperti kompas, jika kita mengikuti kompas dengan cara yang betul, sudah semestinya kita akan sampai tempat yang kita ingin tujui. Jadi, bergerak kepada modul yang kedua iaitu Paintball Target Shooting dan fasilitator yang terlibat ialah Cik Aina Zulaika dan Cik Nur Amirah. Berikut merupakan objektif-objektif bagi modul yang kedua. Jadi, di dalam modul ini, mula-mula kami diberikan taklimat keselamatan dan cara-cara berwaspada sewaktu bermain paintball. Kemudian kami ditunjuk untuk cara memegang pistol paintball. Selepas itu, kami diberikan arahan cara pemakaian yang betul untuk keselamatan sewaktu bermain paintball. Kemudian, setiap daripada kami akan dibekalkan dengan 20 jumlah peluru. Kami perlu mengenakan peluru tersebut tepat pada sasaran dan kumpulan yang paling banyak peluru yang terkena tepat pada sasaran akan dinobatkan sebagai pemenang. Jadi, modul ini mengajar saya bahawa pentingnya untuk kita sentiasa bersabar dan memastikan apa yang kita target itu dalam kehidupan sebenar terkena pada sasaran. Apabila kita sudah ketahui apa yang kita ingin target, kita tepatkan kita punya sasaran dan kemudian kita fokus supaya apa yang kita sasarkan itu akan terkena tepat pada apa yang kita sasarkan. Bergerak ke modul yang ketiga yang bernama Water Activity. Fasilitator yang terlibat ialah Muhammad Fakrul Qayyum dan Muhammad Sukeldi. Berikut merupakan objektif modul tersebut. Jadi, modul ini memerlukan kami bermain dengan air dan ia merupakan modul kegemaran saya.
Sebelum modul ini terdapat, pada awalnya modul ini terdapat 4 aktiviti. Namun disebabkan beberapa kekangan seperti hujan dan juga kesentukan masa, kami hanya diberi peluang untuk melakukan 2 aktiviti, iaitu merentasi sungai menggunakan tali dan merentasi sungai menggunakan pelampung. Jadi modul ini banyak mengajar saya dan perkara yang paling saya terfikir setiap kali melihat modul ini sudah semestinya dalam kehidupan kita perlu keluar daripada zon selesa kita. Sama juga bagi mereka yang takut air dan sebagainya. Untuk menghadapi modul ini, mereka perlu keluar daripada zon selesa mereka untuk melawan fobia mereka untuk mencapai kejayaan. Bergerak ke modul yang keempat, iaitu lemongrass planting. Fasilitator yang terlibat ialah Cik Nurul Aina dan berikut merupakan objektif bagi modul yang keempat. Jadi, di dalam modul keempat ini, setiap kumpulan akan dibekalkan baris masing-masing dan kami perlu menanam pokok serai di barisan tersebut. Kumpulan mana yang berjaya menanam pokok serai yang paling banyak, yang berjaya menghabiskan tugasan dengan cara yang tercepat, dan yang berjaya menanam pokok serai dengan yang paling kemas akan dinobatkan sebagai pemenang. Jadi, refleksi untuk saya untuk modul kali ini ialah ia mengajar saya betapa pentingnya kerjasama antara kumpulan dan struktur kerja yang efektif dalam kumpulan itu penting supaya kerja yang dihasilkan atau projek yang dihasilkan itu akan menjadi kemas, cepat dan betul. Bergerak ke modul kelima, iaitu traditional sports. Berikut merupakan objektif modul yang kelima. Untuk modul kelima ini ada 5 aktiviti, iaitu yang pertama kami perlu bermain guli, yang kedua kami perlu bermain tali, melompat tali, dan yang ketiga kami perlu cungkil pipe PVC, yang keempat kami perlu bermain menimbang capkeh, dan yang terakhir kami perlu membaling bowling menggunakan kelapa. Jadi dalam modul ini ia mengajar saya pentingnya kerjasama antara kumpulan dan sudah semestinya penting jika kita mempunyai sifat kepimpinan dan ilmu kepimpinan yang baik. Kerana dalam modul ini ia banyak memerlukan sifat-sifat kepimpinan untuk menjadikan modul-modul ini, menjadikan aktiviti-aktiviti di dalam modul ini. Dan akhir sekali modul ini sudah semestinya menambahkan keakraban kami sebagai satu kumpulan. Bergerak ke modul yang terakhir, iaitu salted egg making. Fasilitator yang terdekat ialah Aida Zulaikah dan objektif modul ini ialah ada 3. Jadi di dalam modul ini kami perlu menyediakan telur masin. Sebelum bergerak kepada aktiviti, kami diberikan teka-teki untuk mencari telur yang tersembunyi. Setelah mendapat telur, setiap orang akan dibekalkan dengan 3 telur dan setiap kumpulan akan dibekalkan dengan kontainer untuk membersihkan telur dan kontainer untuk menyimpan telur. Jadi kami perlu membersihkan telur sehingga bersih. Setelah telur tersebut bersih, kami perlu merendamnya dengan air masin di dalam kontainer telur. Modul ini mengajar saya untuk melakukan sesuatu itu biar sampai habis, jangan separuh jalan. Kerana apabila kita mencuci telur, kita perlu banyak bersabar dan melakukannya sehingga ia betul-betul bersih dan tidak berhenti di tengah-tengah jalan. Jadi kumpulan kami berjaya mendapat tempat keempat daripada tempat keempat dalam 20 kumpulan keseluruhan. Jadi, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Pusat Asasi Sains Pertanian kerana menganjurkan program ini. Tidak lupa juga kepada semua pensyarah pertanian dan rakan-rakan saya. Jadi, bagi saya, program ini banyak mengajar saya perkara-perkara baru, bukan sahaja daripada aspek pertanian, malah daripada aspek kehidupan untuk mengimprovekan critical thinking kita dan juga improvekan aspek kepimpinan, cara berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Perkara baru yang saya belajar ialah banyak dalam aspek pertanian seperti kaedah penanaman serai, kaedah pembuatan telur masin dan banyak lagi perkara yang saya belajar. Saya berharap suatu hari nanti banyak lagi program-program ini seperti ini boleh dijalankan untuk kami pelajar-pelajar Asper. Namun terdapat sedikit penambahbaikan yang perlu dilakukan. Bagi saya mencadangkan supaya program ini dijalankan di luar UPM supaya pelajar mendapat pengalaman di tempat yang baru, sejurus lebih membuka minda mereka. Sekian, terima kasih.